bagi walaun ni, apa juga benda baik yang Datuk Seri Anwar buat, bawa masuk investor, pergi ke sana, pergi ke sini untuk pulihkan ekonomi negara ni. Dia orang tak pernah menilai benda tu sebagai sesuatu yang positif, yang boleh menyebabkan duit masuk ke dalam negara, mata wang negara akan ada demand yang tinggi, lebih daripada supply kita, dan ini akan mengukuhkan balik nilai ringgit. Dan bila investor masuk ke dalam negara ni, akan wujud peluang pekerjaan, kita punya kadar pengangguran akan jatuh. Kita punya kadar pengangguran jatuh, ramai orang ada kerja, maka kadar jenayah juga akan jatuh. Pertumbuhan ekonomi akan berkembang dengan lebih pesat, pendapatan negara akan bertambah. Bila pendapatan negara bertambah, lebih banyak yang dapat kerajaan pulangkan untuk membantu rakyat dalam bentuk subsidi, dalam bentuk pelaksanaan projek-projek pembangunan negara dan sebagainya. Benda-benda baik yang Datuk Seri Anwar buat ni langsung tak pernah dia ambil kira. Kalau orang-orang pesawat padi kat Kedah ni boleh fikir, walaupun negeri tu ditadbir oleh pembangkang, tapi Datuk Seri Anwar bagi juga 3 bilion untuk buat terusan bagi memastikan bahawa pesawat-pesawat padi kita boleh tanam padi 5 musim untuk dalam tempoh 2 tahun. Apa jadi kat Kedah? Kita kalah semua kursi. Betul tak? Maknanya dalam arti kata lain, ramai orang Kedah ni tak appreciate pun apa dibuat oleh Datuk Seri Anwar. Sama juga Kelantan. Walaupun negeri ni negeri Kelantan, negeri pembangkang, Datuk Seri Anwar dah luluskan 1.7 bilion untuk selesaikan masalah air. Ada diorang ni appreciate? Tak ada. Tinggal 2 batu nisan je. Satu dekat Kota Lama, satu dekat Galas, Guru Musa. Kalaulah diorang ni jenis manusia-manusia yang boleh appreciate benda baik yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, sudah pasti di kubu-kubu PAS ni kita setidak-tidaknya ada undi yang signifikan. Ada jumlah kursi yang kita menang yang boleh bak kata orang tu menunjukkan masih ada orang-orang Kelantan yang boleh berfikiran secara rasional, masih pakai otak. Ada juga yang pakai otak lagi, yang mana mengundi Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Tapi rata-rata yang lain macam aku cakap lah. Jadi kadang-kadang kesian tengok Datuk Seri Anwar tu umur dah 76 tahun, kesana ke sini. Ini sekarang ni berada di, kemarin dia berada di Johor, daripada Johor dia pergi Jakarta, daripada Jakarta dia balik ni nak pergi ke Singapura ke pergi mana, nak bawa masuk pelabur ni. Tetapi apa yang tak ada kena-mengena dengan dia, Jabatan Peguam Negara buat kesan, dia yang kena. Saya suka buat ibarat macam inilah. Satu perkara yang ditimbulkan bukan sahaja oleh pihak pendakwa dalam presentasi dia. Ia balik kepada naratif asal, iaitu sebaik sahaja selepas PRU ke-14 ya, 2018, Presiden UMNO Datuk Seri Zahid ketika itu dipanggil untuk diberikan peringatan yang paling keras ya, pada waktu itu, kau bubarkan UMNO. Tuntutan supaya UMNO dibubarkan. Kalau tidak, tindakan akan diambil. Saya suka buat perbandingan ataupun satu perumpamaan beginilah. Macam dulu-dulu ada perbalahan antara keluarga misalnya. Satu kumpulan menang, dia menjadi penakluk pada keluarga itu. Prinsipnya untuk keluarga itu kena ketua keluarga itu. Dan dalam kes ini, Datuk Seri Zahid sebagai ketua keluarga diminta keluarganya dahulu. Kalau tidak, dia akan, itu permintaan yang berlaku. Keluarga kamu, Datuk Seri Zahid diminta keluarga dia sendiri. Kalau tidak, kamu Dan ini yang berlaku, iaitu apabila pendakwaan dibuat terhadap beliau dengan 87 pertuduhan. Pada waktu itu, siapa saja yang dibawa ke mahkamah dianggap sudah kotor. Siapa saja yang dipanggil oleh SPRM pun dianggap, wah, sudah ada kes. Dah salah? Dah salah dah. Artinya, kita kotorkan dia dulu, pandai-pandailah dia bagaimana untuk membersihkan. Salah tak salah, cerita kemudian? Itu kemudian. Sebab itu kalau kita tengok dalam pembentangan awal sewaktu pendakwaan ini dibuat, ayat yang pertama yang dibuat oleh pendakwa pada waktu itu tentang kes Yayasan Akal Budi ini, dia kata secara spesifik, tidak ada satu sen pun wang daripada yayasan ini digunakan untuk kebajikan. Situ saya ingat dah ada dalam ucapan awal pendakwaan. Ini dia beri pada mahkamah. Sebab itu mahkamah pada waktu itu dia kata ada kes dan kamu kena jawab. Tapi dalam apa yang berlaku dalam proses Datuk Zahid membela diri dia, banyak sekali bukti-bukti bahawa Yayasan Akal Budi itu digunakan untuk tujuan kebajikan, buat masjid, buat tahfiz, bukan dalam negeri, di luar negara, tolong cetak Quran dan sebagainya. Itu pun sudah dianggap sebagai satu flaw, kelemahan kepada pertuduhan yang dikenakan pada beliau.
Dia collect duit semasa zaman PKP, berapa juta dia dapat kumpulkan sehingga hari ini tidak ada sebarang audit dilakukan. Sama juga dengan timbalan presiden dia juga berhadapan dengan kes JPPM, sudah disenaraikan hitam tapi masih memegang jawatan. Macam mana tu? Dan saya nak tanya ni, muda ni dah 3 tahun ditubuhkan. Ada kita dengar muda ni buat pemilihan parti? Ada? Tuan-tuan, muda ni saya umpamakan bukan parti politik tuan-tuan. Dia macam Sadiq Enterprise. Nak katakan Berhad pun tak boleh. Sebab kalau Berhad dia kena 50 orang. Saya pun tak tahu muda ni ada 50 orang ahli ke tidak. Sebab kalau nak ikutkan sesedara, mereka perlu membuat AGM setiap tahun dan kemudian kena membuat pemilihan. Ini dia duk pilih kawan-kawan dia saja tuan-tuan. Dia pelawak kawan-kawan yang sewaktu dengan dia je. Jadi saya Sadiq nak beritahulah, kau jangan cakap banyak. Lagi banyak kau cakap, lagi ramai orang tahu tentang tembelang kau orang. Jangan nak sibuk pasal kes Datuk Zahid ni. Jaga tepi kain sendiri je saya Sadiq. Ketika kau ada kuasa, kau ada cerita pasal reform. Ketika ada kuasa lah sepatutnya kau buat reform. Bukanlah macam hari ni kau dah tak ada kuasa. Kau ingat kau presiden, kau join dengan kerajaan perpaduan, kau boleh dapat jawatan menteri. Tak dapat. Bila tak dapat, kau teruskan pengkhianatan. Itu sebab kau kecewa bila Majlis Presiden Pakatan Harapan tak pernah panggil kau menjadi anggota dia. Sebab apa? Sebab Pakatan Harapan pun tahu kau ni tak boleh pakai. Dia tak boleh percaya. Kalau lah Datuk Seri Anwar percaya kat kau ni, dah lama dah dilantik kau. Kau pun timbalan menteri. Atau setidak-tidaknya panggil kau ni datang dalam mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan. Tak ada. Tidak dipanggil. Kalau kita jemput menghadiri program tu pun dah bersyukurlah tu saya Sadiq. Itu pun kita was-was. Panggil dia datang program kita ni, maklumat terus sampai kat atur. Bukan kita tak tahu. Kita bukan bodoh. Berapa orang kau punya di parlimen ni? 100 orang. Boleh tumbang ke kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kalau kau keluar parti? Kau tarik balik sokongan. Nak ugut-ugut. Kita dah tahu lama dah. Kita dah letak engkau ni sebagai sebahagian daripada musuh kerajaan perpaduan. Dah lama dah kita letak. Nak keluar? Keluar lah. Tak ada masalah. Keluar. 148. Hilang satu. Masih lagi ada 147. Kalau tak ada 100 orang, ada 10 orang pun. Kurang-kurang tinggal 138. Ini seorang je Sebatang Kara. Itu pun menang sebab Pakatan Harapan tak meletakkan calon timur. Kalau Pakatan Harapan tak bagi kau kursi, kau orang tak boleh menang lah. Saya Sadiq. Bagaimana kau berhadapan dengan kekalahan teruk, hilang deposit di semua kursi di Dewan Undangan Negeri ketika di 6 buah negeri punya pilihan raya negeri. Macam itulah kau akan mendapat. Mua-mua tu sekali, kau akan hilang kursi mua tu. Hilang deposit tau. Bukan sekat hilang kursi, hilang deposit. Jadi sedar diri sikit, saya Sadiq. Kalau dah tahu kamu dah tak dapat sokongan rakyat, dah hilang deposit di semua kursi yang kamu tandingi, buatlah benda tu dengan betul. Jangan setakat nak jadi kuda tunggangan Mahathir ni. Ini takkan mengangkat martabat muda ni. Lebih baiklah kau buat kerja-kerja kebajikan. Ataupun convert muda ni bertukar menjadi parti hura-huring ataupun buat NGO kebajikan anak-anak yatim ke. Lagi banyak faedahnya Sadiq. Daripada tak habis-habis nak belasah PMX tentang tata kelola dan segala macam. Yang buat keputusan ini bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang membuat keputusan ini ialah Peguam Negara. Kerana dia masih lagi bertanggungjawab ke atas jabatan Peguam Negara. Bila dah bocor tentang salah laku, apa yang dilakukan oleh bekas Peguam Negara, setidak-tidaknya di saat-saat akhir sebelum beliau pencet, at least kita kena pujilah sikit. Peguam Negara hari ini membuat keputusan, membetulkan kesilapan yang dilakukan oleh Peguam Negara sebelum. Cuma tak sempat dia nak betulkan kesilapan yang juga dilakukan ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak.